Alright gang, aku ada nak buat satu konten, iaitu kisah seram. So kalau kau nak tahu kisah seram ni apa, kau tengok video ni sampai habis dan kau tengok intro ni. Tengok dulu cepat. Kau nak tengok kan? Cepat tengok. Alright gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Lencai Channel Vlog. Alright gang, hari ni aku nak buat satu konten, iaitu kisah seram. Kisah seram ni sebenarnya aku dapat kiriman daripada seorang rider, iaitu Foodpanda. Okey, kalau mengenai Foodpanda ni, kau ingat tak dulu aku ada upload satu video tentang Foodpanda, yang Foodpanda kena kacau time nak hantar makanan, tapi yang dia nampak dua lembaga dalam rumah tu, Gula-Gula dengan Encik Pon. Kau ingat tak? Video tu dah keluar dekat Top 5 Malaysia. Kau ingat lagi tak? Siapa yang ingat tolong komen kat bawah. Okey, Foodpanda tu yang dulu tu, sebenarnya aku memang dapat kiriman tu daripada seorang subscriber juga, nama dia Apple tau. Apple ni dia dah bagi aku email, and then takkanlah aku tak nak baca kan. Ini dia yang mengalami sendiri, bukan aku yang mengalami, tapi dia yang mengalami, dan dia suruh aku ceritakan dekat semua orang, ke semua penonton-penonton yang nak dengar. Tapi aku tak expect pun video tu boleh sampai tular ke Top 5 Malaysia. Bukan video aku je, tapi semua video Top 5 ambil yang betul-betul seram. And then aku tak rasa pun kisah tu memang seram ke tak seram ke. Aku tak expect yang video aku tahun lepas tu boleh masuk ke Top 5 Malaysia. Aku tak expect langsung, gentle, sumpah aku tak expect langsung. So aku jadi terkejut kan, sebab tapi bila aku tengok komen-komen kat bawah, diorang banyak komen pasal siapa yang selepas tengok Top 5 Malaysia korang datang sini, siapa yang selepas tengok Top 5 Malaysia korang datang sini. Aku jadi macam tak ambil tahu lah benda tu. Aku tak ambil tahu pun. Bila satu hari tu, bukan satu hari lah, bila dah dekat dalam berapa tahun macam tu, baru aku sedar. Aku rasa aku sedar dalam tahun lepas, tak silap aku sedar. Aku rasa macam tergerak hati nak buka atau Top 5 Malaysia ni ada apa kan. Asal diorang tulis Top 5 Malaysia, siapa datang sini tengok ni lah tu lah. Aku cuba untuk tergerak hati, lalu aku buka lah Top 5 Malaysia tu. Sekali betul. So kisah ni adalah orang Foodpanda juga, kisah Foodpanda, and then aku pun cuba untuk susunkan balik kisah Foodpanda ni. Aku pun dah berjaya untuk susun balik. Foodpanda ni sebenarnya dia, orang cakap apa, delivery untuk penghantaran makanan tau. Lagi macam PKP ke apa kan, kerja diorang lah. Kisah ni aku nak sampaikan kat korang. Sebenarnya kisah ni memang kisah yang betul-betul beliau terjadi semasa diorang nak menghantar makanan. Time tu bukan malam yang diorang kena tu. Time tu yang kirim kisah ni sebenarnya bukannya dia kena malam tau, tapi dia kena siang. Tapi aku macam 50-50 lah aku nak percaya ataupun tidak kan, sebab ini satu perkongsian ni, korang jangan ambil terlalu benda ni terlalu percaya lah. Aku sekadar nak bagi perkongsian dekat semua para penonton, iaitu semua di luar sana dan juga subscriber aku. So kisah ni sebenarnya aku dah susunkan balik. Beliau kena semasa diorang nak hantar makanan juga. Okey, cerita tu sebenarnya agak mirip macam mana cerita kisah yang aku cerita dulu tu, yang masuk Top 5 Malaysia tu. Ada sedikit-sedikit lah mirip kat situ, nak dekat sama. Tapi aku cuba kaji balik. Aku tengok-tengok apa semua. Ternyata ada yang lain. Macam, okey, aku gelarkan nama dia ni. Nama dia, aku bagi nama samaran ni, bukan nama sebenar. Samaran dia aku bagi nama Mat. Mat. Okey, yang si Mat ni, dia ada kirim kisah seram tu kat aku, tapi dia cakap dengan aku jangan bagi tahu nama betul dia. Itu bukan satu masalah. Memang aku memang akan rahsiakan nama orang tu. Mat dah bagi kongsi pengalaman dia kat aku. Aku rasa benda tu menarik tau. Time tu tak silap akulah dekat dalam DM tu, dekat dalam email tu, ke DM tapi di email. Time tu dia sedang maksud aku tu dia dapat order tau daripada seorang lelaki, tapi dia tak bagi tahu nama detail dia yang order makanan tu. And then time tu yang si Mat ni dia lepak tau. Lepak dekat depan mana lah, tak silap aku. Ada satu restoran tu, dia dapat order daripada satu customer. Okay lah, tak apalah, mungkin ini order aku.
So aku nak kena jalankan lah kan, kalau nak cari duit. Okey, tak apalah, dia pun cubalah benda semua. Okey, dia jalankan kerja, dia pergi kat restoran tu beli makanan yang customer tu suruh. And then dia restoran tau, bukan McD ke, bukan pizza ke, bukan KFC ke, bukan chicken rice shop apa, bukan. Tapi dia ni sebuah restoran. Dia cakap dengan aku restoran Melayu. Okey, time tu dia lepak benda semua kan. Tapi aku tak pastilah kan restoran sekarang boleh buka tak boleh buka. Sebab aku pun nak cerita je dengan korang, kongsi kat korang. Jangan terlalu percaya dengan apa yang aku nak sampaikan. Anggap ni satu hiburan lah. Hiburan untuk korang, untuk aku dan untuk semua yang tengok. Okey, cerita tu sebenarnya dia selepas dia dah jalankan apa yang customer tu suruh, apa yang customer tu order, dia pun buat lah benda semua. Dia pergi restoran tu, dia dah settle lah benda, dah ambil makanan tu, dia pun keluar daripada restoran tu. Dia pun masuklah makanan tu dalam beg panda dia tu, dia zip. Lepas tu dia pun start motor, dia pun gelak. Gelak pula, dia gerak. Tengok, cakap tu Zazul. Okay. Dia pun pergilah ikut location. And then nak jadikan cerita, nak dipendekkan cerita, dalam perjalanan tu dia tengok dalam map tu, dalam Waze tu, menghala ke satu hutan tau. Tapi hutan tu memang hutan tebal gila. Korang fikirlah tu, korang fikir secara logik. Dalam hutan tu, dengan setebal-tebal hutan tu, mana ada rumah tau. Dia cakap dengan aku, dia kongsi pengalaman tu. Dalam tu memang tak ada rumah langsung masa dia pergi tu. Cuma kiri kanan dia ada macam semak samun. Lepas tu hutan tebal lah benda semua. Tapi dia tak bagi tahulah dekat area mana tau. And then dia pun cubalah teruskan perjalanan nak pergi menuju ke rumah customer tu. Ternyata dalam perjalanan tu dia terasa pelik tau. Kenapa dia pusing ke arah dan ke tempat yang sama? Si Mat ni, dia rasa macam, kenapa aku jalan tempat yang sama? Kenapa aku pusing tempat yang sama? So dia beranikan diri dia teruskan. Pun dia pusing tempat yang sama juga. Masuk kali keempat, baru dia jumpa satu rumah tau. Rumah tu nak kata bukan rumah batu lah, tapi rumah papan. Nak kata rumah papan tu berpenghuni, dia cakap aku. Memang rumah tu nak kata buruk, nak kata usang, taklah usang mana. Tapi adalah penghuni dia. Bila dia dah sampai ke destinasi rumah tu, dia pun turun, tutup enjin. Dia pun ambil lah makanan daripada dalam beg panda dia tu. Dia ambil dan dia pun bertolak pergi ke rumah tersebut. Sampai dia ketuk pintu. Assalamualaikum, tadi ada order makanan, saya Food Panda. Si Mat ni pun cakap macam tu. Dalam rumah tu tak ada seorang pun yang jawab Waalaikumsalam. Tak ada seorang pun yang jawab. So Mat pun dia cuba untuk panggil lagi. Tadi ada order makanan tak? Yang terakhir, ketukan yang terakhir. Assalamualaikum, kalau tak ada orang saya letak depan pintu ya. Nak terkejutkan, dia pun cubalah untuk letak makanan yang customer tu order. Ternyata dia dah letak makanan tu depan pintu, dia pun gerak. Dia dah gerak, dia terasa tergerak hati, dia nak pandang ke arah rumah tu. Bila dia pandang, pintu tu betul-betul terbuka. Terselung. Pintu kotor, pintu papan, pintu biasa, pintu papan tu kan, terbuka. Duk. Dia pun pandang lah belakang kan. Dia pun patah lah balik kan. Mana tahu ada orang nak ambil makanan ke apa. Dia orang cakap apa, nak cakap terima kasih lah benda semua kan. Dia patah balik, dia pergi, tak ada orang. Tak ada orang langsung geng. Dia cakap dengan aku, dalam rumah tu sebenarnya memang meremang rumah aku syok. Kau bayangkan dalam rumah tu memang tak ada orang langsung. Kursi-kursi, TV semua ada. Ada TV, lepas tu kursi-kursi, sofa kayu lama gila punya. Dia jadi macam, dia terkejut lah. Rumah macam usang ke ni kan? Macam kosong rumah ni, macam dah tinggal lama. Time tu dia dah rasa macam si Mat ni memang dia dah rasa macam
Oh, ni benda ni nak kacau aku ni, nak kacau aku tak kat petang-petang macam ni pun ada kau nak kacau aku. Siang si Mat tu cakap macam tu. Paksa untuk beranikan diri, dia masuk dalam rumah tu geng. Dia cuba masuk dalam rumah tu, dia nak tengok ada orang ke tak ada dalam tu. Okey, kalau mengikut akal dan logik kita, kau fikirlah, rumah yang dah usang, daripada luar nampak cantik, bila dalam nampak usang gila, kau fikir, ada ke orang duduk dalam tu? Dalam rumah tu? Memang tak ada orang duduk langsung. Kalau ada rumah usang macam tu, paling-paling pun yang duduk dalam rumah tu pun mak pet. Bukan manusia yang normal macam kita ni. Habis, siapa yang order makanan tu? And then, okay, nak disambungkan cerita, dia pun masuk dalam tu. Dia dah selangkah masuk tau. Dia masuk, dia panggil, saya delivery daripada Foodpanda. Dia tu seorang tak boleh jawab. Diam ke? Memang diam. Dia macam, dia tengok lah macam tu kan. Dia tengok macam tu, ada orang ni tempat ni kan. Macam tempat mak pet, macam tempat menagi dadah. Si Mat ni cakap, kalau tak ada orang, saya balik dulu je. And dia pun cubalah, dia patah balik, dia nak keluar dari rumah tu. Dia dah keluar geng. Ada satu bunyi berdentum, bukan bunyi meletup, tapi seperti bunyi suara yang orang cakap memang kira macam bunyi garau, tapi bunyi garau tu kuat. Macam tu. Mau tak member 1000 langkah lagi pergi ke motor. Dia dah dengar benda macam tu, dia pun menggelupur. Makanan tu memang terbiar dekat depan rumah tu. Dia pun cabut lagi. Dia start motor, mengucap benda lah. Dia dah istighfar, dia dah mengucap apa. Dia start motor, boom, dia bergerak. Sampai back Foodpanda tu. Kau tahu back Foodpanda tu sampai terbang tu. Mak cakap aku terbang. Memang dia bawa, memang dia tak fikir apa lah. Dia tekan terus. Long time no see. Sepa. Mak dia cakap, jatuh lah Nencai. Dia cakap, kalau aku masuk longkang, aku mati kat longkang tu, aku mati kat situ. Aku respect semua Foodpanda ataupun GrabFood ataupun GrabCar. Respect kat diorang ni sebab diorang ni berani tau. Sebab diorang nak cari duit diorang sendiri. Diorang titih peluh diorang sendiri. Diorang tahu diorang ada tanggungjawab. Ada yang dah kahwin, ada yang nak kumpul duit nak kahwin. Tapi banyaklah kes-kes yang kat luar tu. Kenapalah orang dengki sangat dengan Foodpanda ni. Aku rasa, yelah aku banyak kawan aku Foodpanda tu. Ramai kawan aku yang kerja-kerja Foodpanda ni. Sebab apa? Bila aku ambil pengalaman diorang, aku tanya diorang, ternyata diorang pun ada juga merasai sesuatu yang hal-hal mistik luar jangkaan pemikiran diorang. Kawan-kawan aku ni semua. Cuma diorang ada yang nak cerita kat aku, ada yang tak nak cerita dengan aku. Customer scam order, tapi bila datang tak ada orang. Hal-hal mistik ni macam selalunya budak-budak Foodpanda malam, GrabFood memang banyak terkena lah. Memang aku cakap memang ada limit untuk bekerja, untuk hantar makanan. Lepas tu kalau dah cukup time, habis kerja, habis lah, balik lah. Itu yang aku cakap, gila dah. Aku respect diorang memang berani. Tu satu berani. Yang satu diorang nak cek makan diorang sendiri. So aku pelik kenapa orang yang kat luar tu banyak sangat dengki dengan Foodpanda ni. Diorang pun nak cek makan diorang juga. Diorang pun lapar juga sebenarnya. Korang perasan tak, diorang sampai hujan, diorang tempuh panas terik matahari atas kepala. Tak payah main-main tu. Diorang pun susah nak cari duit. Korang dah order tapi korang buat diorang macam tu. Faham tak? Kau dah order, lepas tu kau cancel order. Mau tak berbulu member. Nak jadikan cerita, ya si Mat ni pun lari tau. Sampailah. Tapi masa dia lari tu memang selamat, dia dah jumpa jalan keluar tau. Selamat lah tu. Selamat lah. Dia dah jauh lah daripada rumah. Terus sampai dekat restoran yang dia beli makanan tu. Dia jumpa member dia terus. Dia jumpa member dia. Dia cerita lah A to Z benda apa yang dia dengar. Dekat mana dia hantar makanan tu. Diorang semua tak nak percaya. Kau ada itu perasaan kau je. Diorang, yelah kau cerita, orang tak percaya. Orang takkan percaya doh. Kalau kau kena, kau cerita kat orang takkan percaya apa benda yang kau sampaikan. Sebab aku tahu kalau aku kerja Foodpanda pun, aku akan melalui benda-benda yang hal-hal macam ni. Sedangkan pun, aku rasa menarik lah benda ni. Faham tak? Menarik lah kisah ni aku nak kongsikan dekat semua subscriber ataupun dekat luar yang sedang menonton ni kan. Sebab
Benda ni memang terlalu kerap. Food panda memang gentle lah aku cakap tu. Memang kerap kena tau benda ni. Aku tak faham lah. Hantu tu nak apa dengan food panda ni pun aku tak tahu. Food panda ni nak cari makan. Yang kau duk mengacau dia lagi buat apa? Dia dah lah penat. Tempur panas terik. Matahari atas kepala. Dengan hujan lebatnya lagi. Aduh. So aku sokong lah dengan food panda ni. Ni sebab apa diorang berani. Diorang hati kering bos. So itu sajalah untuk video hari ni. Anggap dia satu hiburan. Jangan terlalu taksub. Apa yang ingin diketengahkan. Aku pun dah lama tak cerita pasal kisah-kisah seram ni. So kalau tak seram tu tak apalah kan. Seram tak seram akan cerita lah. Itu sajalah untuk video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share kepada semua rakan-rakan korang. Tonton video ni sampai habis. Dan jangan skip iklan. Support aku terus ke hadapan. Kekecaman memang aku tak layan. Memang aku alih keluar terus buat semak ya. Itu saja untuk video hari ni. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ayy.